Siapa yang matanya ni diguna duk tengok benda haram ya Pak Long? Ni jaga Pak Long. Zina dengan mata. Ni Pak Long buat. Duk main TikTok. Duk main TikTok kelas ni tengok ada duduk berjoget. Masa duk kelas ni berjoget tu Pak Long duduk tepi. Pak Long buat astagfirullah. Hei. Ni aku lemah ni duk tengok ni. Saya Pak Long duduk tepi. Mak Long pun mangkit pergi buat ayak, Pak Long pun kelas tarik balik. Mana tak sana. Ni perangai Pak Long padang nyok. Mak Long duduk tepi, Pak Long kelas pergi cepat. Mak Long mangkit, Pak Long tarik balik. Kelas. Duk tengok yang haram ni. Siapa yang duk tengok benda yang haram ni dapat nongih mata kita akhirat zaman ni nak jaga cukup payah. Kita tak minta lepa duk tunjuk. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam majlis ilmu ini dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita, perkumpulan kita pada malam ini mendapat rahmat, kebaikan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita. Kita sampai kepada muka surat 25 bab yang keempat. Kita masuk bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab yang keempat, seksaan orang yang berzina. Bab ini menerangkan bagaimana seksaan orang yang berzina. Kita nak baca bab ni, kata Tok Syekh kita dia nak cerita di antara benda yang suka ataupun akan berlaku, kerap akan berlaku, menjadi kebiasaan di akhir zaman ni Pak Long. Maklum apa dia? Zina. Zina. Dia akan cerita kat kita apa makna zina. Dia akan cerita dan apa seksaan orang yang berzina. Antara seksaan orang yang berzina telah disebutkan di dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Allah Ta'ala kata, bukan takat tak boleh berzina Pak Long, dekati zina tu pun tak boleh. Mendekati zina, apa-apa perbuatan yang menjerumus kita kepada zina tak boleh. Contoh, tengok gemak belu. Contoh, dia suka dia buat benda-benda yang menaikkan nafsu dia. Contoh apa dia lagi tak? Dia kata saya gemak-gemak tu saya tak tengok, saya memang haram. Dia kata ke kita, bagusnya Pak Long, haram. Betul? Pak Long dia buat apa? Tak ada apa. Tu yang Pak Long duk pergi kedai janda petani itu tiap malam. Tak ada apa. Yang tu duk pergi charge bateri serupa. Dia memang tak tengok benda-benda pelik. Jangan buat lagu tu pun jangan. Benda yang boleh membawa kita kepada terlibat dan terbabit dengan penzinaan. Tak boleh. Tu yang dia kata wala taqrabuz zina. Tak boleh. Buat perbuatan yang menjerumus kita kepada ke arah penzinaan. Tak boleh. Innahu kana fahisha. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang sangat keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Maksudnya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Az-zaniyatu waz-zani
fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fid dinillah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Allah Ta'ala nak cerita hukuman dia apa dia? Maka hendaklah disebat tiap-tiap seorang itu 100 kali sebatan. Dan jangan kamu belas kasihan kepada keduanya dalam menjalankan agama Allah. Allah Ta'ala cerita, yang pertama Allah Ta'ala cerita orang lelaki yang zina, orang perempuan yang zina, apa dia hukuman yang kena buat? Satu. Yang kedua Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni apa dia? Kita dalam nak menjalankan hukuman Allah, dalam kita nak menjalankan hukum Allah, jangan ada belah kasihan. Buat. Kamu nak belah kasihan kepada pesalah ataupun kamu nak menjalankan hukuman Allah. Ni. Hang nak apa dia? Hang nak belah kasihan dekat orang yang bersalah, ataupun hang nak mematuh arahan Allah. Letak dua tu di antara kesian kepada manusia dengan nak menjalankan agama Allah. Dua tu kena jelas. Dua tu kena jelas. Ada orang dia nak buat hukuman, dia takut. Hukuman manusia ni tak apalah, ni hukuman Allah. Dia kena naya, dia kena zalim pun dia takut nak perbetuikan apa yang dia dizalimi. Hak ni pun masalah apa? Kena naya. Lembu kena curi, tak berani pergi buat report polis. Lembu nak korban. Orang dah masuk semua nama dah. Duit pun dah bagi dah. Orang kata nak Pak Long jagalah lembu ni terang nak korban. Tak apa. Elok-elok 3 hari lagi nak korban, lembu orang balas. Padan dengan dia pun lembu berharam tak arti tambah. Rata pergi makan pokok orang. Tanya dia, Pak Long ni lembu, Pak Long nak main makan pokok-pokok orang. Dia kata pokok tu bukan hak Allah pada otak dia. Memanglah hak Allah tapi aku beli. Tutuh makan benih pokok getah kawan tu sampai tinggal batang daun tak ada. Lah kat dia orang geram, orang kata pada nak rugi saja pokok aku kena makan lah ni aku pergi jual lembu ni. Apa dah muka? Betul dia main terus kita duk menengok lembu dia duk tak mana ingat kita ni jumpa belalang. Ada bisa Pak Long, dia terus saya duk tengok. Dia buat main ayam satu timah, dia kata baca-baca ngok-ngok ikut nampak lembu saya duk tak mana ni saya. 2 hari lagi nak ayah korban. Kita bukan tok bomoh duk mohong. Dah tok bomoh lembu hang tu ada. Cuma dia duduk dalam satu kawasan yang bertutup nak cari tahu nak apa. Orang main balas lembu pun dia takut nak pergi report. Ni apa cerita ni? Hak tu tak apalah undang-undang manusia kalau hang duk fikir. Lah ni agama Allah, hukuman Allah. Allah Ta'ala kata, jangan duk ada belas kasih kepada mereka yang melakukan kesilapan, jalankan hukuman aku. Janganlah menaruh kasihan belas kepada mereka. Jangan. Kalau orang yang buat salah, jalankan hukuman Allah, laksanakan perintah Allah. Jangan ada menaruh belas kasihan kepada mereka, kerana bahawasanya Allah Ta'ala telah memurkai mereka. Sebab apa dia? Sebab Allah telah memurkai mereka. Depa ni Allah Ta'ala murka. Depa ni Allah Ta'ala murka. Siapa dia Allah Ta'ala murka? Ni orang ni, orang yang melakukan maksiat, yang melakukan penderhakaan, yang melakukan benda-benda yang terkutuk dan dilarang oleh Allah. Allah murka mereka. Sekiranya mereka tidak dipukul di dalam dunia ini, kalau mereka tak dibalas, mereka tak dihukum di dunia ini, nescaya dipukul di dalam akhirat dengan pukulan daripada api neraka di hadapan sekalian makhluk di padang mahsyar. Hang nak yang mana? Sebab apa tak mau buat di sini? Yang pertama kesian. Sebab apa kesian? Kesian kat depa Ustaz. Kesian. Yang kedua takut depa malu. Lah fikir. Kalau hang tak laksanakan hukuman di dunia, akhirat pasti Allah Ta'ala balas. Siapa dia yang nak dapat? Yang nak dapat
pembebasan di akhirat tuan-tuan, yang tak terkecuali daripada hukuman tak ada. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Dua-dua hang dapat. Apa dia yang hang dapat? Yang pertama, kalau hang dapat, hang buat baik, baik yang hang dapat. Kalau hang buat yang jahat, jahat yang hang dapat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Hang buat baik, akhirat hang dapat baik. Mai mengaji, mai duduk semayang di masjid, sedekah, tak penayang orang, buat baik dengan orang, patuh arahan Allah, kebaikan yang hang dapat di akhirat kelak. Ngidak zina. Batu Islam ni tuan-tuan, dia bagi jalan penyelesaian. Islam ni bukan satu agama yang tinggal kita lagu tu ya Pak Long. Dia tengok kita. Allah Ta'ala, dia buat kita. Dia buat kita. Dia cipta kita. Tuan-tuan tahu tak kata dia cipta kita? Tahu Ustaz. Bila dia cipta kita, dia tahu tak mana kelebihan kita? Tahu Ustaz. Dia tahu tak mana kekurangan kita? Tahu Ustaz. Dia buat tak benda nak menyelesaikan kelebihan dan benda yang nak menyelesaikan kekurangan? Dia buat. Dia buat tuan-tuan. Dia tahu apa dia masalah geng-geng apa nama pada nyok ni. Dia tahu. Geng pada nyok ni yang pertama ni, dia ni suka pada duit banyak. Tahu tak? Tahu. Saya nak tanya Pak Long suka tak duit banyak Pak Long? Suka ke tak suka? Saya ni dunia ni saya tak mau tak. Duit banyak mau. Balik-balik lagi pergi cucuk kad dekat bank Pekan Kuala Nerang tu, tengok-tengok ada 4 juta dalam akaun. Mau tak? Hak selama ni duk pergi nak ambil bank, duk minta maaf. Minta maaf baki tak mencukupi. Puas rata bank minta maaf kat dia. Tiba-tiba pergi cucuk ini ada 4 juta. Mau ke tak? Mau ah. Orang kita mau. Allah Ta'ala kata, kalau hang nak duit banyak, niaga. Buat pelaburan. Semua hukum ada. Jangan hang duk berjudi ya. Tak katakan. Tak mau. Saya tak berjudi. Saya nak berjudi kau tak. Sila lah nak berjudi. Hang nak langgar arahan Allah. Sila. Dunia Allah Ta'ala balas. Akhirat apatah lagi. Dunia Allah Ta'ala balas lah. Balas lah kau nak. Hang judi. Kesudahan daripada perjudian. Duit tak pernah dekat dalam poket. Betul tak? Orang judi tentang kita tengok kaya belum? Ada pergi tikam mekong kedai Cina tu. Cina tu tak apalah, dia bukan Islam. Halal haram dosa pahala syurga neraka tak ada dalam kamu hidup dia. Dia bukan Islam. Lakum dinukum waliyadin. Biar pergi ke dia. Ni yang kita Islam ni. Rata. Dia kata nak buat lagu mana Ustaz? Saya ni anugerah Allah. Awak. Saya masa pak saya nak tanam muri saya dulu, dia tanam kali dengan pensel 2B. Tu yang lah saya pandai mengarang. Pak hang nak suruh mengarang kitab, bukan mengarang nama ekor. Pak hang tu tanam pensel 2B dengan niat boleh mengarang kitab, ada manfaat pada masyarakat. Ni tak. Karang nama ekor, pelaga nama ekor pergi ke dia. Pelaga. Ada kereta aksiden sampai, bukan nak tolong kawan tu duduk tersepit lah kereta, ambil nombor. Kawan lain daripada nyok lah. Mai dengar kuliah. Bukan nak dengar ustaz mengajar, apa nak dengar nombor berapa ustaz abang. Bawa buku nota tu nak tulis nombor ni. Kalau ni ustaz kata buka surat 25. Bab yang keempat. Tadi habaq surah Al-Isra ayat 32 dia tulis. Habaq pula surah An-Nur ayat 2 dia tulis semua nombor, balik dia pelaga. Ada, tapi malam ni dia tak main. Dengar kata dia tak sihat. Ada. Pak dia tanam muri dengan pensel 2B dulu ni. Allah. Tuan-tuan. Jadinya kesudahan hang ni duk pitikam nombor ekor api. Tuan-tuan cuba tengok.
Hak kaya ni siapa dia Pak Long? Dekat kedai nombor ekor tu yang kaya siapa dia? Hak duk piti kam toke nombor ekor tu. Hak toke kedai nombor ekor tu setahun 3 kali tukar kereta. Bulan 1 sampai bulan 4 tukar sudah. 4 sampai 8 tukar sudah. 8 sampai 12 tukar sudah. Setahun 3 kali tukar kereta. Hak duk pitikan nombor ekor setahun 3 kali kena tarik kereta dengan bank. Hak nak main juga judi. Nak main nak. Silakan. Kesudahannya macam tu. Nak minum arak. Allah Ta'ala kata hang minumlah air ni banyak. Atas dunia ni air ni banyak. Banyak air ni atas dunia ni. Air ni banyak. Minum. Yang aku tak bagi minum ni apa dia? Arak. Yang aku tak bagi minum ni apa dia? Benda yang memabukkan. Sebab akan merosakkan hang. Tak nak minum juga. Sila. Kesudahan naik kereta mabuk, belah orang mati, hang mati. Kesudahan. Merosakkan badan, merosakkan kepala, merosakkan otak. Nak minum juga silakan. Kesudahannya hang yang tanggung. Ni nak zina. Islam kata, awak hang ni kata apa? Saya ni masalah tak boleh nak tahan nafsu saya ustaz. Nafsu hang mana? Nafsu diri saya ustaz. Tak boleh tahan? Tak boleh tahan ustaz. Betul anda buat macam mana? Tak tahu ustaz. Nikah. Duit tak cukup ustaz. Pinego lah dengan pak perempuan tu. Tengok pak dia ni duduk di Padang Nyok asal orang Kelantan. Duduk Padang Nyok asal orang Kelantan, tackle lah. Betul ada seekor anak tupai. Ada macam pak dia kata aman ni bukan orang tupai rupanya. Duk nabak pakcik saya ni berkenan dengan anak pakcik. Abang betul-betul pakcik berkenan ni tak tahu nak abang dengan anak pakcik ni. Betul? Ada masalah apa? Masalah saya ni pakcik duit tak cukup. Agak-agak pakcik nak tak apa. Tu punya kau ajak. Orang hantar pak-pak mai dia ada depi sendiri memang. Depi merisik sendiri agak-agak je apa. Pak dia kata lah ni tengok kepada tarif elektrik. Dulu murah lah bil api tak tinggi. Lah TNB bil api tinggi antara lah dengan hangat apa ni tinggi sikit tak. Agak-agak pakcik apa tak banyaklah 12,000 Allah. Hang ada apa? Saya abang betul-betul ada 1,200 ya. Tapi saya nak kan nak pakcik. Pisembang. Tuan-tuan pun janganlah duk jual anak. Ni lain, harga anak SPM lain. Harga anak diploma lain. Harga anak degree lain. Harga master lain. Harga PhD lain. Jangan. Duk jual anak lagu tu tak boleh. Dia nak bagi. Dia nak. Ya, hang tak apalah lah ni pakcik bagi kat hang tempoh cubaan lah. Cubaan lagu mana pakcik? Lah ni hang balik, hang buatlah betul-betul. Hang kerja cari duit, ada pendapatan. Aku bagi hang nikah, aku kan nak jual anak. Dah nikah 2 tahun dia kata ustaz saya ni tak mampu dah ustaz. Tak mampu apa? Tak boleh bela bini hang. Dah nafsu saya ni tak cukup dah, tambah seorang lagi. Salah tak bini saya tak bagi. Tu bini hang tak bagi, Allah bagi. Hang takut kat bini kan takut kat Allah. Dia kata dia marah tak. Dah betul tak Malong? Siapa tunduk pula ni saya nak tanya ni. Allah bagi, maklum dia tak bagi. Dah tak berani. Tak berani tak payahlah. Jangan zina ya.
Islam dia bagi dadak nak berzina juga, silakan. Kesudahannya hang dihinggapi AIDS, HIV AIDS. Kesudahan. Sebab tu Islam dia menghalang, ada sebab. Hang nak langgar juga hukum Allah, silakan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala menyeksa orang yang berzina itu dengan pukulan sedemikian, dengan hukumannya itu, supaya orang merasa takut pada menanggung malu dan menakutkan orang yang hadir daripada berbuat demikian, supaya orang merasa takut. Tatkala dipukul 100 kali itu hendaklah dihadirkan ramai manusia. Allah Ta'ala buat hukuman. Hukuman dalam Islam ni Pak Long, dia lebih kepada mendidik, dia bukan kepada menghukum. Hukuman di dalam Islam ini dia lebih kepada mendidik, dia bukan lebih kepada menghukum. Dia mendidik, litadib, untuk mendidik. Contoh kata pukul ini tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh main pukul, hadirkan orang, pukul di depan orang, jatuhkan hukuman di depan orang. Untuk apa dia? Mendidik diri dan mendidik orang ramai. Dia bukan sekadar nak menghukum. Ada cara dia pula tuan-tuan baca. Bagaimana pelaksanaan. Dibuat dengan ihsan, dibuat dengan kasih sayang, dibuat dengan belas kasihan. Bukan sekadar nak menghukum tuan-tuan. Lepas pukul bagaimana, peluk dan sebagainya, untuk mendidik. Hari ini kita buat undang-undang tuan-tuan. Tengok undang-undang kita. Ditangkap khaluan. Zina lah tu tangkap khaluan. Berdua-duaan duduk dalam bilik. Last sekali kena apa dia? Denda. Kesudah dah tuan-tuan. Kalau duit banyak dia bayar ini, esok dia buat pula. Takut-takut dia pergi tinggal dekat pejabat agama 20,000 ha. Potong ni kan. Tangkap potong. Tangkap potong. Dia boleh peleceh lagu tu ya tuan-tuan. Tapi cara Islam menghukum untuk mendidik, bukan untuk menghukum, untuk mendidik. Dan satu riwayat daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi zina sittu khisal, salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. Amma allati fid dunya فيذهب البهاء الوجه ويورث الفقر وينقص العمر وأما اللاتي في الآخرة فيورث السخط وسوء الحساب والخلود في النار." Maksudnya, pada perbuatan zina itu terdapat 6 perkara. Pada perbuatan zina itu terdapat 6 perkara. 3 perkara di dalam dunia, 3 perkara lagi di dalam akhirat. Orang yang berzina tu ada 3 benda yang Allah Ta'ala akan balas dekat dia. Ada 3 benda yang Allah Ta'ala hukum dekat dia. Yang pertama, 3 benda Allah Ta'ala akan balas di dunia. Semua 6. 3 Allah Ta'ala akan balas di dunia. 3 Allah Ta'ala akan balas di akhirat. Yang Allah Ta'ala akan balas di dunia ni apa dia? Yang pertama, menghilangkan seri mukanya. Wajahnya tidak ada seri tuan-tuan. Walaupun bini dia nama seri, walaupun makanan favourite dia seri muka. Muka tak ada seri. Kita ni Pak Long hudu, bukannya fegak tak mana, Pak Long fegak lah tak saya ni hudu. Tapi muka ni orang tengok ada seri jugalah ni. Pada muka nampak muka mati tuan-tuan, tak ada hidup. Macam rumah lah tak ada pokok bunga apa, nampak mati. Bubuh pokok bunga ni seri. Hang buat bila rumah hang elok tak mana pun. Buat cantik rumah dia, design elok. Sebatang pokok tak ada luar rumah tu. Elok tak rumah tu elok? Tak ada sebatang pokok, mati.
Orang tanya di rumah ni, orang ada duduk ada, duduk 4 tahun dah. Tu dia kan. Cerita dah orang, tak ada pokok bunga. Mai rumah kawan ni pula bukannya hebat tak mana pun ada pokok bunga, nampak seri. Ni dia. Orang yang duduk berzina atas dunia ni, yang pertama Allah Ta'ala cabut seri muka. Yang kedua, membawa kepada kepapaan dan mengurangkan keberkatan umurnya. Yang kedua, rezeki akan sempit. Duit tak ada, duit ada tapi tak berkat, sempit hidup. Pak Long, lah ni musim haji Pak Long kan, musim korban, musim haji. Ada orang kadang-kadang duduk dalam kampung, bukannya ada apa-apa, kebun getah ada 2 kalung tu. Tanya Pak Long dia buat apa? Tak ada apa, tak oi duk noreh lah pagi-pagi. Noreh Pak Long, noreh. Lah hangat ni macam mana Pak Long? Allah tak oi, macam orang tua-tua lah kencing pun tak berapa banyak dah pokok pun. Noreh, noreh. Anak berapa orang Pak Long? Anak ada 4 saya. 4 orang anak, 4 orang anak saya. Allah. 4 orang anak tak? Ya 4 orang. Ak sulung duk mana Pak Long? Ak sulung duk ada di Mesir saya, ngaji di Mesir Azhar. Ak nombor 2, nombor 2 duk ada di Morocco. Ngaji tu nak? Ya mengaji tu nak. Ak nombor 3 duk ada di Turki. Ak nombor 4 duk ada MRSM pokok senar. Ish. Ngaji semua Pak Long? Ya Ustaz. Tu Pak Long duk bela sarak pokok getah tu. Berkat. Macam ada satu orang Pak Long, dia ni duk kerja jual roti Arab. Duk jual roti Arab. Dia duk jual roti Arab dekat luar universiti. Satu hari ni naik chancellor ni berhenti beli roti Arab dekat dia. Duk jual roti Arab. Makcik duk jual apa? Duk jual roti Arab ni lah. Oh, anak berapa orang? Anak 4 orang. Dari dulu macam duk jual roti Arab. Duk jual roti Arab lah. Oh. Hak sulung duk mana makcik? Duk UIA. Allah. Hak nombor 2 USM. Nombor 3 USIM. Nombor 4 Insaniah. Allah. Duk sana lepas duk mengaji kah? Tak duk meninggal roti Arab nunggu makcik. Tu tak guna. Buka cawangan roti Arab mak dia kat sana. Hak Pak Long duk padang nyok tadi ni 4 orang mengaji. Ngaji. Pak Long duk sarah lepas lagu mana Pak Long? Roti apa ni pokok getah ni? Duk sarah dengan pokok getah ni. Allah. Subhanallah. Ni Pak Long ni dengar kata ni nak pergi buat haji. Pak Long nak pergi buat haji, maklum hang tak dapat, Pak Long dapat. Duk simpan duit nak pergi buat haji dengan pokok getah ni. Tu saya dengar kata baru ni dekat masjid ni maklum masuk korban satu bahagian ke apa ke daripada abang masuk bahagian duit pokok getah ni. Dengan duit pokok getah 3 kalung ni anak 4 orang mengaji. Dengan duit pokok getah 3 kalung ni Pak Long boleh pergi buat haji. Dengan duit 3 kalung pokok getah ni Pak Long boleh buat korban. Berkat ke tak Pak Long? Berkat ke tak? Kita pun tak tahu nak abang mai ke mana duit berkat. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Mai kawan ni pula meniaga ni kedai ni Allah. Kedai makan, kedai barang, kedai saja. Sembang dekat mulut duit tak pernah cukup. Sembang dekat mulut duit tak pernah cukup. Ni kata Allah Ta'ala cabut keberkatan. Rezeki dia Allah Ta'ala bagi sempit. Dan mengurangkan keberkatan umurnya. Yang ketiga, Allah Ta'ala cabut keberkatan pada umur. Umur ni duk habis dengan benda-benda yang tak ada manfaat pada diri dia dan akhirat. Tak ada. Zina tuan-tuan. Na'udzubillahi min. Yang Nabi SAW sebut khairukum
Sebaik-baik orang di kalangan kamu, Nabi kata, man tala umruhu, siapa yang Allah Ta'ala panjangkan usia dia, umur dia, wa hasuna amaluhu, dan amalan dia pun bertambah baik. Ni dia Nabi kata, orang yang Allah Ta'ala nak bagi jadi baik ni lagu mana? Umur kau bertambah, kebajikan makin banyak. Umur kau bertambah, kebajikan makin banyak. Ni yang Nabi sebut. Sebaik-baik orang di kalangan kamu, mereka yang panjang usianya, bertambah amalannya. Nabi kata. Tuan-tuan, Nabi sebut. Pak Long lah umur berapa? 68 dah Ustaz. Allah. Pak Long lah macam nak, apa pun tak buat dah Ustaz, bagi lepas kat anak-anak belakang lah, bendang lah, kemung getah. Tu Pak Long dah buat apa? Pak Long lah ni Ustaz, tunggu tuk bila bang pergi masjid. Kalau orang kampung saya dia kasar lagi, tunggu tuk bila keluar pergi. Tuk bila keluar sampai. Tuk bila keluar sampai. Kalau tak sampai ni dua ya Ustaz, tak sakit terlena, dua tu dia tak buat apa dah, tak mau dah, tak cukup lah, pergi masjid, tolong-tolong masjid, pergi subuh, balik pun dekat pukul 10, belum buat apa kat sana. Tolong Tok Siak lah, sapu-sapu apa, kita orang nak buat binatang apa, balik rumah pun tak. Oi Ustaz, dulu dia tak ada, lah dia kira baik. Hak tu tanda orang yang Allah Ta'ala kata terbaik, Nabi kata terbaik. Panjang usia dalam ketaatan. Ada pun yang di akhirat, dan ada pun yang di akhirat pula, maka Allah Ta'ala memurkainya. Di akhirat Allah Ta'ala murka kepada dia, marah, tak suka, murka, benci tengok dia. Allah. Kita kalau pergi rumah orang tak suka kat kita, Pak Long, kita balik. Kalau pergi akhirat Allah Ta'ala tak suka, nak pergi duduk tak mana? Sangat diperhalusi pada hisabnya. Allah Ta'ala suruh malaikat kira bagi betul-betul. Di akhirat tu perincikan betul-betul. Dan kekal di dalam neraka. Yang ketiga, di akhirat kekal dalam neraka. Na'udzubillahi min. Dan lagi sabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sesungguhnya orang yang berzina itu didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan bernyala-nyala api neraka pada farash mereka. Allah Ta'ala suruh malaikat bawa mai mereka ni di akhirat dalam keadaan kemaluan mereka nyala api. Siapa dia ni? Orang yang menggunakan kemaluannya untuk berzina. Pak Long, percaya tak percaya, hak ni Nabi abang. Nabi nak buat macam mana Pak Long? Dah kena tajuk ni, baca juga lah Pak Long. Nampak jam Pak Long tengok, tak ada isyarah ni macam kami ni kaki zina, kena tajuk. Nak buat lagu mana? Kita baca kitab ni kena tajuk tu, tajuk tu. Kalau tuan-tuan tak suka, kita lompat tajuk. Pergi tajuk pun Pak Long nak buat lagu nak lepas ni pula, Pak Long pun tak buat juga. Siksaan pada orang yang meliwat. Pak Long dah meliwat ke? Duk belaga riket dengan riket ni. Pun Pak Long tak buat juga. Pergi baca api lah Pak Long untuk ambil ilmu. Saya tengok muka Pak Long ni bukan muka orang zina ni muka geng selawat belaka. Tak apalah Pak Long, ambil ilmu. Allah Ta'ala suruh malaikat bawa mai di akhirat kala orang yang berzina ni dalam keadaan kemaluan dia ni menyala api. Mereka dan ditarik atas mereka ke dalam neraka. Ditarik muka mereka ke dalam neraka. Kemaluan tu duk menyala api. Allah Ta'ala suruh malaikat pula, heret puak-puak ni guna muka ni pergi lempak masuk ke dalam api neraka. Heret mereka guna muka pergi lempak masuk dalam api neraka. Apabila mereka dimasukkan ke dalamnya, maka mereka
diberikan pakaian oleh malaikat beberapa baju rantai daripada api neraka. Sampai duduk dalam neraka, na'udzubillahi min zalik. Mereka ni pula dipakaikan rantai dan baju mereka ni dibuat daripada api neraka. Jikalau dihantarkan baju rantai itu sebahagiannya ke atas gunung, nescaya terbakarlah gunung itu menjadi debu. Itu dia. Kalau ambil satu rantai tu, kita tak tahulah rantai dia macam mana Pak Long. Sebab kita pun tak nak tengok. Kalau pernah tengok, takat gambar mai tunjuk senang lah. Ni Pak Long tengok lah. Ni dia. Ni duduk dalam neraka. Senang begitu Pak Long. Ni kita pun tak nak tengok. Saya buat contoh lah untuk tuan-tuan mudah faham. Mungkin dia punya rantai tu macam rantai kera lah kot. Mungkin rantai tu macam rantai kera. Mungkin rantai kera lah. Kalau satu rantai tu, dia duduk ni, hak satu ni, kalau yang ni jatuh mai ke bumi ni tuan-tuan, ke atas gunung di bumi ni, gunung tu jadi abu. Kalau kita ni nak abang kata gunung besar, gunung Everest lah kot. Hak lepas duk pindah agak baru ni meninggal dunia tu kan. Mudah-mudahan Allah Taala merahmatilah mereka semua. Amin. Ya rabbal alamin. Jatuh mai atas gunung Everest tu jadi abu gunung Everest. Hak ni rantai yang dipakai kepada orang yang berzina dalam neraka kelak. Kemudian malaikat Zabaniyah itu disuruh memakukan kedua matanya dengan paku daripada api neraka. Itu dia. Allah Ta'ala suruh malaikat Zabaniyah bawa mai dua batang paku. Yang kedua-dua batang paku tu daripada api neraka. Paku mata mereka. Paku mata mereka. Kerana apa dia? Kerana ia menilik kepada yang haram. Sebab apa mata dia kena paku? Sebab dia ni memandang ke arah benda yang haram. Dan dibelenggukan kedua tangan mereka itu seperti tangannya mencapaikan kepada yang haram, dan dirantaikan kedua kakinya seperti ia berjalan kepada yang haram. Tangan ikat. Sebab apa dia? Tangan ni duk pegang benda yang haram. Kaki diikat. Kalau bahasa kita bangkai. Sebab apa dia? Kaki ni duk berjalan ke tempat yang haram. Maka semua itu diperbuatkan oleh malaikat. Bila arahan Allah Ta'ala sampai, malaikat follow, malaikat ikut. Malaikat follow, malaikat ikut. Allah. Dan satu riwayat lagi, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesiapa yang memenuhkan kedua matanya daripada yang haram. Siapa yang matanya ni diguna untuk tengok benda haram ya Pak Long? Ni jaga Pak Long. Zina dengan mata. Ni Pak Long buat. Duk main TikTok. Duk main TikTok kelas ni, tengok ada duduk berjoget. Masa duk kelas ni berjoget tu, Mak Long duduk tepi. Pak Long buat astagfirullah. Hei. Hak ni aku lemah ni duk tengok ni. Saya Mak Long duduk tepi. Mak Long pun mangkit pergi buat ayak, Pak Long pun kelas tarik balik. Mana tak sana. Ni perangai Pak Long padang nyok. Mak Long duduk tepi, Pak Long kelas pergi cepat. Mak Long mangkit, Pak Long tarik balik. Duk tengok yang haram ni. Siapa yang duk tengok benda yang haram ni dapat nongih mata kita akhirat zaman ni nak jaga cukup payah. Kita tak minta lepa duk tunjuk. Nak tengok haram, dosa, betul tak? Tak tengok barang baik. Tengok dengan istighfar tu sama banyak. Siapa yang duk tengok benda yang haram? Sesiapa yang memenuhkan kedua matanya daripada yang haram, maka Allah Ta'ala memenuhkan dua matanya pada hari kiamat dengan bara api neraka Jahannam. Allah Ta'ala akan memenuhkan matanya dengan bara daripada api neraka Jahannam. Sesiapa tadi yang tengok yang haram, ni pula
yang berzina. Zina pula dengan siapa? Dengan seorang perempuan yang haram. Zina pula dengan perempuan yang haram. Maka dibangkitkan oleh Allah Ta'ala daripada kuburnya dalam keadaan dahaga. Dia dibangkitkan di akhirat kelak dalam keadaan lapang ayak, bertelanjang serta menangis, dan keadaannya di dalam kesusahan, hitam mukanya, lehernya dirantai daripada api neraka, bajunya daripada belerang. Allah Ta'ala melaluinya sambil berkata yang dia tidak akan mengampunkan dan diseksakannya dengan siksaan yang amat pedih. Hak ni lagi dahsyat. Allah Ta'ala kata, aku takkan ampunkan dosa. Dah hang tunggulah, hang nantikanlah azab aku yang amat pedih aku siapkan dan aku sediakan untuk hang. Sebab aku habaq dah. Aku dah utuskan Rasul pergi dekat hang. Rasul ni membawa risalah, dah bagi tahu. Ustaz duk baca kitab dekat kampung hang. Hang haram tak pi? Pihak masjid atok kuliah haram, hang tak pernah dengar. Ha, ni masalah. Tak ada kuliah ingat. Ada kuliah tak main. Bukan lama pun. Ni nak berhenti dah. Malam ni nak berhenti awal tu saya nak kena balik tuan-tuan, ada urusan sikit. Nak balik terus lagi habis ni, dia minta diri balik terus. Nak tak ada nak berjemaah dengan tuan-tuan, korang ajak sikit lah malam ni, nak balik terus. Hang tak main mengaji. Duk ketegak, duk rasa diri hang dia betul. Hang tunggu. Azab aku yang amat pedih aku sediakan untuk hang. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kita sambung pada bulan depan, wallahu a'lam. Tanda abang dulu. InsyaAllah kalau panjang umur, murah rezeki, Allah Ta'ala perkenan, kita jumpa lagi pada bulan hadapan insya-Allah Ta'ala minal aminin. Wallahu a'lam. Semohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Tuan-tuan di luar sana, staf saya akan buka, siapa nak dapatkan top koko boleh dapatkan di luar sana dekat aitas saya, dan dekat pintu-pintu masjid ni staf saya akan letak tabung. Tuan-tuan boleh tabuh duit siap lah untuk tabung pendidikan dan tabung kebajikan Yayasan Areda. Dia akan letak dekat pintu tu, tuan-tuan bubuh dalam 5 minit 6 minit. Lepas tu saya nak kena bergerak lah sebab ada nak berjumpa, ada meeting sikit tuan-tuan. Esok ni ada satu hal yang besar yang nak berlaku. Mereka minta meeting lebih kurang pukul 9.30. Jadi saya nak minta diri dululah tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan doalah mudah-mudahan urusan saya ni esok Allah Ta'ala permudahkan lah tuan-tuan. Esok urusan saya ni Allah Ta'ala permudahkan. Urusan apa tu tak apalah, nanti sampai masa saya akan cerita. Minta tuan-tuan sekali doa lah lepas mayang ni Allah Ta'ala permudahkan urusan saya esok insyaAllah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.